Okay, untuk starting, so bila you dah open you punya project, so you kena add new item, means kita nak add new program lah ataupun new form dekat kita punya Visual Studio. So cara dia right click sahaja dekat nama project tu, bukan dekat sini tapi dekat atas ni right click, you boleh go to add and then click form. Okay, ataupun kalau tak ada form dekat sini, form Windows Form ni, you can go to new items, dia akan keluar satu list dekat situ. So make sure you pilih form juga. So this is the common item yang akan keluar. So dekat situ you akan jumpa form. Okay, this one form, Windows Form. You boleh add. So bila you add, dia akan masuk satu form baru dekat you punya project Visual Studio. Dan ni yang ketiga saya punya lah, yang saya baru add. Okay, so this is your new form. So as we decide tadi, kita punya interface lebih kurang macam ni. Kita ada nama, contact number, age dengan button dan label. So kalau you tengok kat sini, berapa text box kita perlukan? Berapa text box kita perlukan? 3. Okay, 3 lah text box. Maknanya kita nak input user input kan. So 3 lah. Nama, nombor telefon dengan age. So 3 lah. So kita decide yang input dulu. Okay, server pula. Okay, toolbox. So make sure kita cari text box. Nama ni dekat common Windows Form You boleh pergi dekat all Windows Form juga, dia akan keluar juga, tapi nama ni common, dia pendek sikit. So this is text box. So kita perlukan 3. Cara saya dah tunjuk banyak kali dah. So you boleh sama ada you click here or drag dekat sini, dia akan masuk lah. You boleh click and drag, ataupun you just double click sekali, 2 kali, dia akan masuk juga. Yang balance tu lah, tak kisah. Okay, ini input. So which is kita dah tahu 3 input, which is 1 adalah nama, contact number dengan umur. So kita perlukan label, which is 3 label untuk di atas ni. So 1 label, 2 label, 3 label. Tak apa, buat je ikut susunan, tak kisah. Okay, this label is for display untuk user je. Okay, let's say. Dan kita nak tukar dia punya display, go to the properties over here. Make sure you click label So bahagian teks ni tukar. So you boleh tulis insert name. Same goes to yang kedua. Tukar bahagian teks ni, insert phone number. Okay. And then last one is insert age. Kalau dia tak muat, dia boleh select, tepikan sikit. Okay, so cukup. So, kita akan masukkan lagi button, sebab user akan klik button untuk next. Button ni, kalau tadi dekat sini kita tengok dia punya soalan is check vaccine. Alright, so kita tukar display button tu, kena klik button dulu, go to the properties kat sini, bahagian text. Okay, tukar check vaccine. Okay, so dia akan tukar lah. Mana? Check vaccine, so tu tak muat, so besar sikit. Okay, ini baru kita masukkan benda ni je. Okay, kita perlukan lagi berapa label? 1, 2, 3, 4 label, which is satu label akan display nama, satu label display phone number, satu label display age, and satu label lagi display vaccine. So kita kena ada 4 label lah. So masukkan 1, 2, 3, 4. Okay, so saya bawa semua tu kat sini. Saya select dulu. So saya bawa semua. Select dulu. Saya bawa semua ni kat sini. Baru saya susun balik. Okay, which is 4, 5, 6, 7 lah.
Okay, so memang tak cantik lagi. So 4567 ni label dia. So kita akan decide label 4 ni akan display nama. So kita just buat je dulu kosong name. Alright. And then this one is phone number. So kita tukar je teks dia. Very easy, very simple. You takkan salah pun dekat sini. Kalau salah pun you yang salah type. So dia tak terlibat dengan coding pun benda ni. Cuma nanti ini untuk display saja, tapi bila coding nanti kita tengok. Okay, kat mana nak tukar. And then this one is vaccine. Okay, saya malas nak tulis panjang-panjang, saya tulis vaccine saja. Okay, so this one listen carefully. Yang terlibat dalam kod VB, maksudnya bila user klik sahaja dekat check vaccine ni, okay, user akan input nama, phone number, age, and then dia akan klik this button. So yang terlibat dalam kod VB ialah text box, 3 text box ni dan 4 label ni. Faham tak? So 4 level ni akan display apa input user dan apa result vaksin dia. So that's why this one and this one is the one komponen yang akan involve dalam code VB. So that's why kita kena buat satu lagi benda, which is kita kena tukar nama dia. Tak tukar pun tak apa tapi saya always practice untuk you kena tukar nama dia supaya bila kita buat coding kita akan kenal dan senang untuk kita codekan dia. Tukar nama kat mana? Dekat bahagian design, name. Berbeza dengan teks tadi itu bukan nama, itu hanya display sahaja, tapi untuk kita buat coding kita kena tukar dekat bahagian design, name. So name dia untuk yang pertama, kalau text box saya kata apa letak kat depan? Ingat tak? TXT. Okay, TXT. So since yang tu nama, kita letak TXT name. Okay. Inilah cerita dia. Kalau jumpa seminggu sekali, so even sehari saya cakap, esok pun you boleh lupa, even ni kan pula seminggu. So untuk text box gunakan TXT. So kita tahu itu adalah text box. So untuk yang kedua, phone number, maybe you boleh letak phone number macam tu. No space It's like a variable juga untuk naming. So sama juga yang ketiga, kita letak TXT age. Okay, so kita dah kenal dah. Untuk input ni TXT name, TXT phone number, TXT age. Okay, button tak tukar pun tak apa, tapi biasa saya recommend juga untuk tukar. So button kita akan gunakan BTN, let's say lah, check, cukup. And then this label, so kita nak identify label, which label display name, which label display phone, which label display age, which label display vaccine. So kita klik dengan name dulu. So tukar nama dia. Untuk label name ni kita gunakan label LBL. Okay, gunakan LBL. So you boleh letak LBL name. Walaupun dekat atas ni guna TXT name, so dekat bawah is label name. Walaupun sama name, tapi yang ni adalah text box, yang ni adalah label, berbeza. Okay, so yang ni pun label. Phone number, kita tukar LBL phone number. And LBL age, kita tukar jadi LBL age. Okay, dan untuk label vaksin saya tukar jadi LBL vaksin. Okay, dan untuk setting program kita, dan kalau you perasan tadi dekat atas ada title kat situ, which is dia kata vaccine info contohnya lah. So kita boleh letak, sebab kita nak follow exactly, so kita boleh letak lah sekali benda yang paling tak penting, which is another label. Nama dia, nama dia adalah vaccine info. Okay, you cakap kenapa ni bold apa semua, itu kita boleh buat setting kemudian. You boleh tukar kat sini for color lah, font boleh tukar. Okay, so yang tu adalah setting untuk ni, nampak saya dah tersilap kat sini.
Sekejap. Okay, so kita dah actually 50 siap, cuma kita belum code sekali lagi VB dia punya coding. So basically you akan tahu dah kat mana you nak codekan VB tu. So maksudnya bila user input this program, insert name, insert phone number and insert age, kita akan klik button. So everything will run when the button is click. Contoh macam tu lah. So kita akan double click dekat button supaya kita masuk dalam private sub button check underscore click. Okay, since kita tengok kita ada 3 input. Okay. So kita akan tak ada pengiraan kat sini, cuma condition sahaja. So tak ada hasil tambah ke tolak ke bahagi. So tak ada. So kita akan declare 3 variable je lah. Kenapa 3? You akan tengok. So kita akan declare variable dim. First kali kita ada name. Okay, name and then phone number. Okay, ini cara saya declare. You boleh ni lah. And then vex. Yang ni cukup as string. Okay, let's say lah. And then kita declare lagi age as integer. Okay, kenapa age as integer? Umur lah kan. Umur kena number lah. Kalau phone number nak letak integer pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya prefer as string sebab kita takut nanti in case ada apa-apa kita buat formula untuk phone number dia jadi lain pula result dia. Okay, yang kat sini faham ke? Faham. Yang lain, saya buat declare ni, faham ke tak? Faham. Boleh So benda yang sama je. Bila you belajar programming, untuk buat apa-apa you kena declare dulu untuk guna pada program tersebut. So apa yang kita buat kat sini, kita declare variable untuk bagi tahu VB ataupun Visual Basic kita ada variable name, variable phone number and variable age. Kita bagi tahu saja kita nak buat benda ni. And then the second part, kita akan bagi tahu VB kata name. Variable name ni sila ambil nilai input daripada txt name. Nampak tak? Name.text. Okay, saya tulis ni, you all faham tak setakat ni? Faham. So maknanya kita declare variable and then kita kena bagi tahu VB kata okay, txt ni kena ambil nilai dia sebab kita nak display balik kat bawah ni. So kita kena ambil nilai ni. So that's why kita buat macam tu lah. So same goes to phone number. Okay, variable phone number. So dia akan ambil value dekat txt phone number lah. Dot text. Jangan lupa. Okay, age pula. Age ambil value daripada txt age.text. Okay, dia kata age ni number, integer. Kenapa txt age.text? So don't worry, whatever yang kita declare dia akan ambil as text dalam input sebab nama pun text box kan. So kita input apa pun is dikira text, tapi bila dekat VB, bila kita declare dia integer, dia akan auto convert bila kita declare dia. Dan bila user masuk exactly numbers lah. Kalau dia masuk text jadi error lah nanti sebab kita declare dia as integer. Okay, tak ada masalah. So sekarang kita nak display. Okay, cara saya berbeza. Mungkin cara you kata, oh saya nak check dululah age baru display semua. Up to you, tapi saya nak suggest dekat you, bila kita buat yang macam ni, kita display benda yang tak terlibat dengan if else dulu. Okay, contoh nama, phone number dengan age, kita display balik dekat sini kan. Tak apa, display je dulu. Vaksin ni baru masukkan dalam if else. Macam mana tu? Okay, kita buat lah. Okay, contoh saya buat level name kan, kita nak display name. So lbl name.text sama dengan, okay, saya akan masukkan name macam ni. Okay, and
name. Kita panggil balik sahaja variable. And then kita nak display pula phone number kan. So kita letak label lbl phone number dot text sama dengan phone number, dan kita panggil balik phone number. Ni variable you nampak. Bila saya klik sini, ni variable akan di highlight. Ni nampak variable yang kita declare, variable yang kita setkan dia, dan variable yang kita panggil. Sama juga dengan phone number. Bila saya highlight kat sini, okey. Nampak dia highlight phone number. Maknanya betul lah benda ni wujud daripada atas sampai ke bawah. So it's valid. And then kita display pula age. So lbl age.text sama dengan kita display age. Okay. So kita letak and age. Okay, yang kita declare tadi. Okay, kalau you tengok kat sini, sama je konsep dia. Bila user input dan bila dia klik button, kita terus display 3 benda ni. Vaksin belum lagi sebab kita tak buat if else. So next kita buat if else. So jangan buang masa, kita display je dulu benda yang user dah input, and then result dia baru kita buat kat bawah. So nampak macam cantik sikit lah. Tak ada masalah kalau you nak buat kat bawah pun, benda tu sama je, dia akan display serentak. So let's say kita letak if age. Okay. So tadi kita mulakan age dengan 18 sampai 12 sampai 17 Pfizer kan. Okay, now kita buat if age more than or equal to 10 and age less than or equals to 17. Okay. And then kita akan buat lbl vaccine, sebab kita nak display kat vaksin ni. Text sama dengan, okay, contoh vaksin sama dengan, let's say tulis lah Pfizer. Okay, let's say macam ni. So saya tulis kejap. Oh, dia tak keluar and if. Okay. Alright, so now kita buat if age more than 12. So kita buat yang kedua. Bila yang kedua, kita kena ada else if. Okay. Else if age. Okay, untuk sekarang yang kedua kita ada lebih 18 tahun. Ataupun kalau you kat sini you tulis 18 ke bawah pun boleh juga. So selamat sikit, maybe dia katalah let's say dia masukkan 17 pun sama juga. So up to you lah, you nak tulis macam mana as long kat sini betul. Okay, sekarang ni kita buat more than 18 dan below 50. Okay, then nak confirm balik betul ke below 50. So 18 to below 50. So dia below 18 to 50, maksudnya 50 tu termasuk lah. So kita kira jugalah 50 tu termasuk. So kita akan buat age kurang atau sama dengan 50. So apa? Kita panggil label vaccine dot text sama dengan, okay, kita akan display sahaja. Sebab ni display je, you jangan takut. So kita cuma display sahaja. So kita copy, okay, and then saya paste lah kat sini. Okay. And then what about yang ketiga? Yang ketiga, macam mana kita nak tulis? So, kita tengok yang ni. Ni yang ketiga, above 50. So, you teach me macam mana yang kita nak tulis. Sebab ni walaupun dia ada below 50 kan, saya rasa yang ni kita dah tak nak pakai. So, kita remove dia yang ni. Sebab kita buat 12 sampai 17 tadi.
Okay, above 50, macam mana kita nak tulis age? Yang ketiga ni. Saya tunggu je jawapan, tak ada masalah. Bagilah saya jawapan. Kenapa saya nak tulis kat situ? Lebih kurang sama dengan yang tu. Untuk yang ni. Untuk above 50, apa saya nak tulis kat sini? Benda ni sikit je. Tapi you kena tahu macam mana nak tulis. Untuk age above 50, macam mana saya nak tulis? Age macam ni ke? Ya? RM50. Kejap. Apa? Okay, Zul, tengok balik Okay, sekarang ni maksudnya kalau ni saya tulis lebih atau sama dengan 50 lah. Betul ke? Kat sini. Ya. Okay, dia macam ni proses dia. Korang kena faham. Jangan suka hati je agak-agak. Above 50 maksudnya more than 50. Sebab kat sini dah 18 hingga 50. 50 dah termasuk kat sini. So bila you buat macam tu juga kat sini equal to 50 or more, dia akan konflik. Yang ni pun termasuk, yang ni pun termasuk. Nanti dia akan ambil yang latest. So sepatutnya dekat sini cuma you tulis more than 50 sahaja. Faham? Faham Yang lain? Faham. Zul, mana datang 18? Dia baru reply untuk yang above 50 tu ke? Zul, saya baru baca dia punya teks. Okay. More than 50 So maksudnya sebab kita dah masukkan 50 dekat atas. So kalau kata itu sama dengan kat sini, bukan kata salah, dia boleh run, tapi bila input nanti program kita akan detect this one and this one. So normally dia akan ambil yang latest lah, yang mana dia jumpa dulu ataupun yang kemudian dia jumpa, dia akan display salah satu sahaja. Maybe program you nampak macam tak ada error, tapi sebenarnya ada error kat sini. Okay, so kalau you tengok kat sini, kita akan display juga vaccine type tu untuk yang above 50, which is Pfizer sahajalah contoh. Okay, so kita just okay. Dan saya selalu inform juga, what if kalau kata orang masukkan selain daripada umur di atas. So okey lah, kita cuba buat since dekat sini maknanya mungkin orang paling lama pun boleh hidup sampai berapa 100 lebih tahun kan. For example lah, kita set lah dekat sini. Okay, and age below or equals to 150 contoh supaya bila orang masukkan selain daripada nombor di atas, let's say nombor 6 tahun ke 5 tahun ke, dia akan keluar message error lah. Ni kita tambah je. So kita akan letak else sahaja, and then kita akan sebut label vaccine dot text. Kita cakap you are not eligible for vaccine. Contohlah kalau dia keluar juga nombor yang pelik-pelik ataupun macam ni, kita terus tulis je you are not eligible for vaccine. Okay.
So kita double check balik semula coding kita. Kita ada input 3 input daripada user. Kita dah bagi tahu VB, name, phone number, and then kita dah display dia dekat sini, and then kita check dia punya condition berdasarkan age, vaksin apa yang dia nak dia display. And then kalau kata kita tambah lagi satu kat sini, which is kalau other than the range of the numbers dekat sini, dia akan keluar macam ni lah. Mungkin terlalu tua pun tak boleh vaksin, terlalu muda pun tak boleh vaksin, kita tak tahu. Kita just tulis sahaja. Okay, sekarang kita nak run. So before you run your form, since saya ada 3 form dekat sini, okay, first thing ingat you tak boleh terus run dekat sini. You kena check dulu project properties. Go to project, and then dekat bawah ada nama project properties you klik dekat sini, and then startup object you pilih form 3. Alamak, saya punya form 3 pula tak keluar. Macam mana ni? Saya tak boleh run form 3. Kenapa lah? Kenapa VB ni masalah macam ni? Sepatutnya saya boleh pilih saya punya form dekat sini, form 1, form 2 and form 3. Tapi dia keluar 2 je. So saya penat. Jap saya cuba buat saya cuba copy balik dan saya buat balik. Saya try copy balik semua. Dan saya cuba masuk dekat form 2. Okay, hopefully dia akan follow sama nama. Okay, so saya copy balik dekat form 2 saya, and then sama juga VB punya codes ni saya copy balik. Okay, saya masuk dekat form 2. Ni ada masalah so saya terpaksa buat macam ni. So saya klik kat sini. Ini bukan. Okay, saya paste balik kat sini. So okay, saya pergi ke project, saya check balik saya punya form 2. Hopefully saya punya form ni boleh run as a form 2 punya program lah. Siapa ada masalah dengan saya, kita terpaksa buat new project ataupun hanya gunakan 2 form sahaja. Sebab ni free punya. So that's why saya pun problem masalah ni benda free kan. So kita tak boleh buat apa-apa lah. Okay, so kita tengok output dia. This is the output of the program. Bukan result lagi just the output bila kita run. So kita boleh masukkan nama kita. So siapa yang dah buat sekali tadi, you boleh cuba masukkan number, phone number, and then age. Sejak saya nak test, kalau kata saya masukkan age, let's say saya masukkan 5, dia keluar apa? Dia terus keluar you are not eligible for vaccine. So kalau kata saya masukkan 15, dia akan keluar yang 15 punya status vaksin lah. Kalau kata saya masukkan 100, umur saya 100, dia keluar yang ni lah. Okay, kalau kata saya masukkan 18, okay, dia keluar yang 3 jenis tu. Nampak? Kita display macam tu lah. This is the program. Nampak macam sama je macam last week, tapi last week ada calculations ataupun ada beza sikit. Cuma yang ni just kita ambil nilai age ni, and then kita check dia punya eligible. You kena mahir benda ni supaya you boleh buat program-program yang lain, which is kalau you tengok sekejap bila saya run ni dia jadi slow gila pula laptop saya. So this is the code. So bila masuk exam dengar so bila kata keluar soalan dekat exam, dia kata okay, design the program yang akan, katalah let's say sekejap saya tutup. Okay, design program yang ada interface macam ni.
Alright, so you tak perlu tunjuk kata saya declare ni nama apa pun, tak payah. Cuma nanti you cuma just open your this one, you start codes daripada atas ni sampai bawah ni. So this is your answer untuk you punya program lah, sebab the important thing is your codes BB ni. So biasanya kalau keluar soalan macam ni, sama ada 10 markah ataupun 20 markah, depends lah. Minimum 10, maximum 20 for this kind of program. Ada soalan tak? Tak ada. Yang lain? Ada. Sebab saya cuma nak inform you lah, saya semester ni agak busy sebab saya handle project final IT. Everyday mereka akan update dekat saya. So, dan appointment dengan mereka is banyak sekali. Saya kena explain, saya kena check, saya kena monitor. So, kalau you ada apa-apa, you just WhatsApp saya ataupun inform saya boleh respon kalau saya available, itu sahaja. So make sure you jangan ketinggalan ataupun jangan miss anything lah untuk Visual Programming ni sebab take this chance untuk kata orang improve you punya language punya skill dekat Visual Basic ni. Sebab Visual Basic ni dia interesting, dia agak menarik sebab dia user interface dia macam Windows. So you boleh main banyak program, okay. Dia tak limited pada macam sebelum-sebelum ni macam console application, okay, yang not so visual punya interface. So cuma yang ni you make sure you practice selalu lah. Okay. Okay, sir. Saya rasa saya dah boleh stop record.